Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Cikgu Sazi. Kita masih di bawah bab 5 iaitu bab bulatan, tapi hari ini kita akan tengok subtopik 5.2 sifat simetri perentas. Baiklah, objektif pembelajaran kita hari ini ada 3, iaitu yang pertama, mengenal ciri-ciri bulatan. Kedua, menentukan pusat dan panjang jejari bagi suatu bulatan. Dan yang seterusnya, dan yang ketiga iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat simetri perentas. Kita tengok dulu ciri-ciri bulatan. Okey, untuk nombor 1, awak tahu jika sekiranya kita mempunyai satu titik di tengah, di tengah-tengah bulatan, titik itu dikenali sebagai pusat bulatan. Okey, jadi dalam kes ini, katakan pusat bulatan saya ialah O. Apabila ada dua jejari yang melalui pusat bulatan, maka ianya dikenali sebagai diameter. Jadi, sekiranya sesuatu diameter itu di dalam sebuah bulatan, diameter itu merupakan satu paksi simetri bagi bulatan tersebut. Nampak tak? Kenapa? Kerana diameter itu boleh membahagikan bulatan kepada dua bahagian yang sama besar. Jadi setiap diameter yang ada di dalam bulatan, maka diameter itu juga merupakan paksi simetri bagi bulatan tersebut. Okey, itu ciri bulatan yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, daripada O, ini O, sehingga A. Okey, garisan ini dikenali sebagai jejari. Okey, sekarang apabila ada satu lagi garis iaitu daripada B sehingga C, garisan biru ini dikenali sebagai perentas. Okey, daripada B sehingga C dikenali sebagai perentas. Jadi, apabila jejari berserenjang dengan perentas, perkataan kita ialah berserenjang. Apa maksud berserenjang? Berserenjang ini ialah terjadinya sudut 90 darjah. Okey, apabila jejari berserenjang dengan perentas, maka perentas itu adalah sama panjang. Maksud dia, nampak tak? Ini jejari itu lalu pada perentas, dia memotong perentas pada sudut 90 darjah. Itu maksudnya serenjang. Jadi, perentas itu adalah sama panjang daripada di mana dari B sampai ke M. Contoh ya, titik di tengah ni M adalah sama panjang daripada M pergi ke C. Itu yang saya tandakan dengan simbol begini. Maksudnya dia sama panjang. Dia membahagi dua perentas itu. Faham? Contoh, kalau katakanlah BC itu panjangnya ialah 8 cm. Jadi kalau saya tanya berapakah panjang BM, daripada B pergi ke M, maka dia ialah 4 cm. Sebab dia membahagi 2. Itu maksudnya. Okey, yang ketiga, ciri bulatan yang ketiga. Alright, sekarang awak tahu daripada O pergi ke A, daripada O pergi ke B. Kedua-dua garisan ini kita kenali sebagai jari. Okey, dan daripada C pergi ke D dan daripada E pergi ke F.
D dan EF kita kenali sebagai perentas. Sebab apa dipanggil sebagai perentas? Sebab dia tidak melalui pusat bulatan. Okay. Jadi, pembahagi dua sama serenjang, dua perentas itu dia akan bertemu di pusat bulatan. Itu maksudnya. Pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya ada satu garis daripada A ke O, dia bahagi dua CD. Dan daripada O ke B, dia membahagi dua E dan F. Okey, jadi kedua-dua garisan ini akan bertemu di pusat bulatan. Wajib bertemu di pusat bulatan. Itu ciri yang ketiga. Okey, seterusnya kita tengok ciri yang keempat. Kita tahu di sini ialah pusat bulatan. Sini ialah pusat. Okay, ini O ialah pusat dan kita ada daripada A ke B dan juga C dan D. Di mana AB dan CD dikenali sebagai perentas. Alright, jadi katakan AB sama panjang dengan CD. Jadi secara automatik lengkuk AB juga sama panjang dengan lengkuk CD. Jadi lengkuk AB akan sama panjang dengan lengkuk CD. Itu sifat yang keempat. Alright, sifat yang kelima iaitu sifat yang terakhir. Kita ada sama, O ialah pusat, AB dan CD ialah perentas. Jadi, dua perentas ini membahagi dua sama serenjang dan dia jumpa di O. Jadi, sekiranya dua perentas yang sama panjang ni, AB sama panjang dengan CD, jadi jaraknya adalah sama dari pusat bulatan. Okay. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jaraknya dari pusat bulatan. Bermaksud kalau AB ini dan CD ini sama panjang, AB sama panjang dengan CD, maka jarak daripada O, jarak garis ataupun jarak daripada O pergi ke perentas A adalah sama panjang juga daripada O ke perentas C, D. Okey, itu maksudnya. Boleh? Alright. Jadi sekarang 5 sifat yang perlu awak tahu dan hafal. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh yang pertama. Contoh soalan. Okey, bila dapat soalan, step nombor 1, wajib baca soalan dan pindahkan semua maklumat ke dalam rajah. Okey, itu step nombor 1. Jadi sekarang kita baca, rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Ini pusat. Dan N ialah perentas. Jadi pindahkan. N ialah kita punya perentas. Ingatan untuk kita. Sekarang A dia kata, kita jawab soalan A. Namakan paksi simetri. Ini ialah kata kunci. Kan tadi kan kita ada 5 sifat bulatan, 5 ciri bulatan. Jadi ada kata kuncinya ialah paksi simetri. Paksi simetri ialah diameter bagi bulatan. So berdasarkan rajah kita tahu
Diameter kita ialah A, OB, A, OB dan juga P, O, Q. Okey, itu jawapan yang pertama. Alright, seterusnya kita jawab soalan B. Soalan B kata diberi OK sama dengan 3. Ini saya kata pindahkan ke dalam rajah. Jadi OK sini ialah 3. Dan dia kata NK ialah 4. Di sini 3, sini ialah 4. Cari panjang ON. Dia suruh cari di sini. Okey, sini tak tahu berapa. Okey, sekarang kita tahu. Alright. Ini PO ialah pembahagi dua sama serenjang bagi perentas MN. Kan? Sebab di sini ialah sudut 90 darjah. Okey, kat situ ialah 90 darjah. Jadi kita boleh pindahkan. Sebelum kita jawab, kita pindahkan soalan dalam bentuk rajah yang kita lukis sendiri. Kita ada O, K, N. Di sini ialah 3, sini 4, sini berapa dan kita tahu sini ialah 90 darjah. Jadi kita dah belajar tahun lepas, kalau 90 darjah dalam sebuah segitiga, kita kena apply theorem Pythagoras. Okay, kena apply theorem Pythagoras. Okey, mari kita apply. Nak tahu sesuatu yang paling penting dalam theorem Pythagoras ialah kita punya hypotenuse. Macam mana kita nak tahu hypotenuse? Dia mesti duduk di hadapan sudut 90 darjah. Okey, mesti duduk di hadapan 90 darjah. Jadi, ini sudut 90 darjah kita. Jadi, hypotenuse-nya ambil ni, muncung dia ataupun titik dia tu di depan. Kita tahu ON ialah hypotenuse. Nampak tak? Jadi, kita apply theorem Pythagoras kita. ON kuasa 2 sebab dia hypotenuse sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So, dapatlah ON sama dengan kuasa 2 sama dengan 25. Tekan kalkulator, kita pun dapat ON sama dengan 5. Okey, selesai. Alright, sekarang ke C. Soalan C. Namakan sudut yang sama saiz dengan O, N, K. Lepas kan kita dah belajarkan cara nak baca sudut. Jadi, kalau O, N, K maksud dia sudut dia pada N. Sudut dia pada N. Macam tu. Okay. Sekarang cuba tengok. Kita dah dapat ON tadi. ON tadi ialah 5. Jadi OM ini pun mesti 5. Sebab apa? Sebab dia ialah jari daripada pusat ke lilitan bulatan. Nampak tak? Sebab tu dia sama panjang. Jadi kalau dia sama panjang, perentas dia ni, okey, sama juga antara MK dan juga KN, maka mana sudut yang sama dengan O? Nampak tak? O, N, K. Jadi kita dapatlah jawapan sudut yang sama ialah O, N, K. Okey, letakkan simbol sudut di hadapan. Nak tanda gitu boleh. Nak buat macam ni pun boleh. Ataupun nak buat macam ni pun boleh. Ataupun nak tanda gini pun boleh. Tapi jawapan yang paling tepat ialah macam inilah dalam bentuk 3 nombor. Ataupun 3 huruf. Okey, boleh. Itu contoh yang pertama. Okey, next kita pergi kepada contoh yang kedua. Sama juga. Baca dulu soalan. Kemudian kita akan pindahkan dalam rajah. Step nombor 1. Kita akan baca dulu soalan.
dua perentas yang sama panjang. Nampak tak? Rajah di sebelah menunjukkan dua perentas yang sama panjang, RS dan juga PU dia sama panjang. POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan. Diberi OP sama dengan 5 dan RS ialah 24. RS ialah 24. Jadi ini ialah 24. Okey, tapi awak nampak juga kan? Nampak tak ni ada 90? Bermaksud kalau ada 90, nampak tak ni ada 90? Kalau ada 90 ni bermaksud PQ sama panjang dengan QU. Okey, ini sama juga S. P akan sama panjang dengan PR. Jadi kalau PS 24, maka sini ialah 12. Jadi baru kita jawab soalan A. Itu panjang PR. Nampak tak? Tadi kita kira-kira tanpa sedar dah dapat jawapan. Jadi PR kita ialah 12 unit ataupun 12 cm. Okey. Okey, B. Adakah lengkuk minor? Lengkuk minor. RMS, lengkuk minor, RMS dan ENU sama panjang. Jelaskan. Okey, sekarang kita tahu perentas RS dan PU sama panjang. RS sama panjang dengan PU. Jadi kalau perentas sama, maka lengkuknya pastilah sama. Jadi kita jawab B, ya, sama panjang. Okay, sebab dia ialah kerana mempunyai perentas yang sama panjang. Okey, itu cara nak jawab. Jangan salah tulis nanti. Alright, itu soalan B. Mari kita tengok soalan C. Soalan C kata apa? Hitung jejari bulatan. Alright, so kita tahu sini 12, sini jejari. Okey, dan kita tahu juga sini 90. Kan? Jadi daripada T pergi Q 12, daripada Q pergi U 12. O pergi Q, okay, ada ukurannya, dan satu lagi P pergi O. Nampak tak? Itu pun jejari. Jadi sekarang kita akan buat satu segitiga. Nampak tak? Kita nampak satu segitiga. Okay. Sini O, sini Q, sini T pergi semula O. Dan kita tahu TQ panjangnya ialah 12. Kan? TQ ialah panjangnya 12. Alright. Lepas tu kita tahu juga panjang OP diberi dalam soalan kan? Nampak tak ni? Panjang OP ialah 5. Ni nampak kita dah tulis 5. OP 5 bermaksud OQ pun ialah 5. Jadi nak kira jejari, jejari ialah OP. Ini ialah sudut 90. Alright, jadi sekarang kita bolehlah kira jejari. Macam mana kita nak kira jejari? Kita akan gunakan teorem Pythagoras lagi sekali. Jadi PO kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Jadi PO sama dengan 144 tambah 25. Jadi kita dapatlah PO kuasa 2 sama dengan 169. PO buangkan kuasa, kita akan jadi punca 169 ialah 3.
Jadi sekarang dapatlah jejari bulatan ialah 13. Right? Okey, baiklah. Mari kita pergi kepada contoh yang ketiga, soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, jadi step nombor 1 macam biasa saya pesan dengan kamu. Yang pertama, kita mesti baca dan kita kena keluarkan maklumat. Okey, bila kita baca, dia kata tingkap berbentuk bulatan itu berdiameter. Baik-baik ya dengan kata kunci, diameter 50 cm. Jadi kita terus tahu diameter ialah 50 cm. Kalau kita tahu diameter, automatik kita akan tahu kita punya jari. Okey, jari ialah, nak cari jari mestilah diameter bahagi 2. Kenapa? Sebab hari tu kelas yang sebelum ni saya pernah kata diameter ialah 2 kali jejari. Okey, jadi kalau saya nak jejari, jarak 2, pindah ke sini dia akan jadi bahagi 2. Okey, jadi kita dapatlah jejari kita ialah 25 cm. Okey, dapat dah. Okay, sekarang soalan nak cari PR. PR. Ni PR. Nak dekat situ. Okey, tak apa. PR itu kita tahu. PR itu ialah PQ tambah QR. Sebab kita tahu bila ada jejari tepat kepada perentas, maka sudutnya ialah 90. Maksudnya dia membahagi 2 sama serenjang perentas. Okey, jadi ini yang kita nak cari. Ini yang soalan nak. Okay, sekarang kita tahu jejari. Jadi kita tahu OP itu jejari. Nampak tak? OP itu jejari. PQ kita nak cari di sini. Okey, PQ kita nak cari OQ. Nampak? Dia membentuk satu segitiga. Okey, nampak tak? Itu satu maklumat kita boleh keluar. Mana lagi jejari kita? Jejari kita lagi ialah OU. Itu jejari. Okey, sekarang nampak tak? Kita dah guna maklumat 50. Maklumat 31 dengan 48 tak guna lagi. Okay, sekarang kita tahu tinggi ini ialah 48. Daripada U sampai dekat S 48. Jadi kita tahu juga O sampai P ialah serenjang. Jadi itu bermaksud UT ialah 24. Okey, dan TS pun 24. Bahagi 2 sebab dia serenjang 90. Sekarang nampak tak? O, U jejari. O, P pun jejari. Kita memang nak cari kan? Sebab daripada O, P kita boleh cari P, U. Okay, sekarang kita dah tahu UT. Okay, UT ialah 24. Dan kita juga dah tahu jejari 25. Jadi sini ialah 25. Sini pun ialah 25. Nampak tak? Jadi, kalau kita dah tahu sini 25, kita bolehlah cari daripada O pergi T kan? Nampak tak? Segitiga macam tu. Jadi, kita bawa pindah dia. Dia akan jadi bentuk begini. Sini kita nak cari. Sini ada 25. Sini ada 24. Jadi, sini O, sini T, sini U. Kita nak cari OT gunakan teorem Pythagoras sama dengan OU kuasa 2 tolak UT kuasa 2. Kenapa tolak? Sebab kita dah tahu hypotenuse. Kalau nak cari hypotenuse kena tambah. Kalau dah tahu hypotenuse kena tolak. Jadi OT kuasa 2, OU ialah 25 kuasa 2. UT 24 kuasa 2.
Jadi ini dapat OT kuasa 2. Jadi ini kita dapat OT sama dengan 625 tolak dengan 576. So dapatlah kuasa 2 ya. OT kuasa 2 ialah 49. Jadi kita nak OT sahaja. OT ialah 7 lah. Sebab kuasa 2 pindah sana akan jadi punca kuasa. Okey, jadi OT dah dapat 7. Nampak tak? Ini dah tahu 7. Tapi kita tahu daripada Q sampai dekat T ialah 31. Kan? Jadi nak dapatkan panjang Q ke O ialah 31 tolak 7. Jadi kita dapatlah OQ ialah 24. Betul? Sekarang kita bawa pindah pula segitiga yang kecil tu. Jadi tu. Okay, saya ada O, saya ada Q, saya ada P. Kita nak cari PQ tau. Sebab daripada PQ lah boleh tahu PR. Okay, sekarang PQ nak cari. Sini saya ada 24. Sini saya ada 25. Sini sudut 90. Jadi ini ialah kita punya hypotenuse. Kan? Jadi nak cari PQ. PQ kuasa 2. Kalau hypotenuse dah tahu. Jadi kita kena tolakkan. Tolak 24 kuasa 2. Jadi PQ 625 tolak 576. Dapatlah PQ kuasa 2 49. Hilangkan kuasa, letak punca. Dapatlah PQ ialah 7. Okay. Alright, sekarang saya kata kat sini PQ sama panjang dengan Q. PQ sama dengan QR. Jadi daripada situ kita dapatlah cari PR sama dengan 7 tambah 7. Dapatlah panjang PR ialah 14 cm. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Latihan, awak sila jawab pada link yang saya sediakan. Salin dalam buku, snap dan hantar pada saya. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.